Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izinnya pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam kuliah subuh yang tidak dirancang berkat awal. Tiba-tiba aja Tuan Sazani kita tiba-tiba aja ternaik satu flight dengan Samsul Debat pula kan. Dalam bola-bola tu jadi kan? Alhamdulillah. Kebetulan pula duduk hotel okey kan, Hotel Light Hotel. Sebenarnya minggu lepas pun saya dah duduk sini hantar adik saya bertunang, dia duduk sini juga. Ditakdirkan adik saya bertunang dengan orang Pematang Pau. Mujur lah, bukannya seorang tu, sebab saya dah blok dulu. Alhamdulillah. Jadi hari ini tajuk yang telah disepakati oleh Jawatankuasa Surau adalah takut kepada Allah. Tahniahlah pada penduduk sini. Orang tak berapa ramai lagi, rumah tak berapa penuh lagi, tapi dah ada surau. Ini satu kelebihan dah kan. Langkah ni tu dah betul dah tempat ni kan. Surau pun selesa, cantik, kemas, nampak macam rumah kan? Tapi rumah Allah kan. Datanglah ramai-ramai. Kapel pun sedap sejuk, terpana muka. Alhamdulillah. Jadi tajuk takut kepada Allah ini digambarkan dalam satu hadis, diceritakan bahawasanya Allah mempunyai malaikat. Begitu banyak malaikat kan? Dan antaranya malaikat ni saiznya di sebelah kanan dia ada sayap di sebelah kanan ni melitupi bahagian barat bumi. Sayap di sebelah kiri ni melitupi bahagian timur bumi. Punya besar ni. Kepalanya sampai di bawah arasy Allah, manakala kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Besar tak besar malaikat. Manakala bulu pada sayap, bulu-bulunya pula menyamai jumlah makhluk yang ada ke atas muka bumi. Macam itulah besar. Dan setiap kali seorang hamba Allah berselawat ke atas Nabi, maka malaikat itu akan diarahkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan agar menyelam ke dasar lautan nur arasy Allah. Kemudian bila dia dah menyelam ke dalam dasar lautan nur arasy Allah tu, bila dia naik saja, maka dia menggibas-gibaskan sayapnya. Dan apabila dia menggibas-gibaskan sayapnya, setiap satu bulu itu akan tertitis satu titisan nur, yang setiap satu titisan itu menunjukkan doa. Setiap malaikat mendoakan kesejahteraan umat Muhammad yang berselawat ke atas Nabi. Jadi itu sebab disebut keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Jadi banyaklah selawat ni soalan bocor yang pertama pagi ni. Sebenarnya semua dah tahu kelebihan selawat, cuma buat tak buat aje lah. Nampak macam senang kan, tapi kadang orang kita ni selawat pun time terperanjat baru selawat. Perempuan terperanjat suami balik, Allah masalah sedih Muhammad, dapatlah sepatutnya tu. Kalau tak terperanjat tak ada lah gitu kan. Jadi digambarkan macam tu keadaannya. Kita ni nak selamat dunia akhirat kan. Perasaan takut ini akan menyalahi perintah Allah, membuat persediaan mereka menjadi gemetar. Ketika hari kiamat tiba, mereka akan mengangkat kepala mereka lalu berkata, Maha suci Engkau, rasanya kami belum mengabdi sepenuhnya kepadamu. Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka takut kepada Tuhan mereka, berkuasa ke atas mereka dan melaksanakan apa diperintahkan kepada mereka. Surah An-Nahl ayat 50. Ini menunjukkan bahawasanya mereka tidak mendurhakai Allah walau sedikit pun, walaupun hanya sekejap mata. Ini merujuk kepada malaikat ya. Tapi malaikat dalam pada dia ni tak pernah mendurhakai Allah. Bila Nabi tanya pada malaikat Jibril, macam mana rupa neraka tu wahai malaikat,
Wahai malaikat Jibril, macam mana rupanya? Dahsyat. Dia kau macam tu lah, ni terjemahan lah. Malaikat Jibril kata dahsyat, punya panasnya api neraka, dibakar selama 1000 tahun. Daripada merah menjadi putih, bakar lagi 1000 tahun, daripada putih sampai jadi hitam. Punya panasnya sampaikan kalau terbuka sedikit je pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia sebesar lubang jarum. Dan bayangkanlah, percikan api neraka saja, percikan api neraka 70 kali ganda. Ni percik, bukan cerita api lagi dah, percikan dia. Percikannya saja 70 kali ganda daripada himpunan api yang paling panas dalam dunia. Ambillah satu dunia, wakil Amerika punya api, Malaysia punya api, himpunkan satu dunia, hantar wakil api-api ni, api yang paling panas sekali, combine kan 70 kali ganda daripada himpunan tu tadi, baru menyamai percikan saja, belum api ni lagi. Tu dengan tahap itulah kita tengok herannya penyanyi kat Malaysia ni boleh menyatakan dengan confidentnya lautan api sanggup kurangi. Kan? Lautan api sanggup kurangi, minum air kopi O pun bertiup kan. Tapi cerita berenang lautan api, nak sadapkan lagu kan. Jadi bila cerita macam tu keadaan, menangis Jibril. Nabi tanya, kenapa kau menangis? Bukankah kau ni takut pada Allah? Bukankah kau ni memang tak buat dosa? Bukankah kau kerja kau beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah? Apa yang kau takut? Macam mana aku tak takut? Malaikat yang semulia Azazil tu pun Allah Ta'ala janjikan dia neraka abadan-abadah, selama-lamanya. Ni kan pula aku tu. Itu Jibril tu yang dah confirm, hampir dipastikan lah masuk syurga tu kan. Tak ada dosa. Kita ni pula relax je kan? Orang Malaysia cerita neraka relax je kan? Tapi zaman Nabi, zaman sahabat, cerita pasal neraka mengeletar tubuh badannya. Bila tanya, tu yang Hanzalah tanya dengan Nabi. Dia tanya, macam mana cara kami ni nak elakkan diri kami ni menjadi munafik? Dia tanya ke Abu Bakar. Dia Abu Bakar, kenapa pula Sayyidina Abu Bakar tanya? Bila kami jumpa dengan Nabi, Nabi cerita syurga, terbayang syurga. Bila Nabi cerita neraka, terbayang sesaat neraka, insaf kami. Tapi bila kami jauh daripada Nabi, kami mula leka dengan dunia, leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan dunia. Tu kami takut jadi munafik. Macam mana tu? Maka pada ketika itu Nabi sampai soalan tu pada Nabi, Nabi kata perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah. Tu yang kita datang pagi ni, bukan sebab Syamsul Debat pun. Ada yang tak tahu pun Syamsul Debat datang pagi ni terperanjat mana dia buat pengumuman tu. Biasanya kalau saya pergi surau imam jemput, lepas ni kita ada sedikit jamuan, jangan balik dulu macam tu lah. Tapi dia modern tempat ni, dan kita ada sedikit breakfast. Betul, ada steady imam sikit. Maknanya dia modern sikit lah kan. Nama pun residensi, tak baiklah taman-taman kan. Steady lah kan. Kemudian ada seorang lelaki, digambarkan kisah seorang lelaki, dia berjumpa dengan seorang perempuan. Dikata dengan perempuan tu kan, tengah keluar atas keperluan, dia ajak perempuan tu untuk bersama dengan dia. Benda tak baik lah ni, jom kata. On tak on? Dia tanya perempuan tu. Bila dia ajak perempuan itu bersama dengan dia, perempuan tu kata, kau pergi tengok, adakah semua orang dah tidur? Cuba tengok, semua orang dah tidur ke belum? Dia pun fikir, kau ini suruh tengok orang lain clear ke tak clear. Dia pergi cek, tengok satu-satu rumah semua, dia pun datang balik, semua orang dah tidur. Kau semak sekali lagi betul-betul ke? Dia cek, tengok satu-satu rumah, semua dah tidur. Dia datang balik, dia pun kata, semua orang dah tidur. Semua dah tidur. Maka dengan segera dia kata, bagaimana pendapatmu mengenai Allah? Adakah Allah tidur? Terkejut lelaki ni tadi. Lelaki itu menjadi sedar. Lelaki itu menjadi sedar, lalu dia meninggalkan wanita itu kerana takut kepada Allah. Dia kembali ke rumah dan bertaubat kepada Allah setelah meninggal dunia. Orang-orang yang bermimpi melihatnya di dalam tidur dan ditanya, bagaimana Allah memperlakukan kamu? Dia menjawab, Allah Ta'ala telah mengampuniku kerana ketakutanku kepadanya dan kerana aku meninggalkan rancangan untuk berbuat dosa dengan wanita yang aku sukai.
termasuklah juga kan yang 7 golongan yang kita dalam satu hadis menggambarkan 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan selain daripada naungan itu. Yang pertamanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak semestinya Perdana Menteri, tak semestinya menteri wakil rakyat, termasuk juga Pengerusi Persatuan Penduduk, ketua-ketua lorong, ketua besar surau, ketua rumah tangga, apa-apa ketua sekalipun lah, ketua persatuan apa baiklah, semuanya pemimpin yang adil. Yang keduanya, pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, golongan yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, lalu dia menolaknya kerana perasaan takutnya kepada Allah. Itu dia. Bukanlah makna perempuan buruk dengan miskin boleh, kan? Makna menggambarkan kalau yang kaya pun ditolak, yang cantik pun ditolak, lebih lagi lah kan, yang buruk pun kena tolak juga lah. Jadi yang keenam pula, orang yang bersedekah, yang mana tangan kanannya bagi sedekah, tangan kirinya tak tahu. Maksudnya dia tidak menunjuk-nunjukkan, makna ikhlas sedekah yang diberikan. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian dan mengenang besarnya kepada Allah hingga menitis air matanya, kerana Allah. Itu 7 golongan. Termasuklah tu kan. Jadi bila diajak perempuan tu tadi, perempuan tu suruh cek semua orang dah tidur ke belum. Akhirnya bila perempuan tu kata, kalau betul semua dah tidur, apakah Allah tidur? Pada pandangan kau Allah tidur tak? Tersedar lelaki. Dan apabila orang lain bermimpi, dia nampak sahabat dia. Memang kadang-kadang zaman sahabat tu dia selalu sahabat tabi'in semua kan. Sampai ulama-ulama ni, ulama-ulama besar ni selalu dapat mimpi. Kita ni mimpi kadang tak apa benda mimpi kan. Itu mulalah aku mimpi kau malam tadi jalan atas air, kuasa ada balon nak sampai ke kau. Jangan ambil mana lah. Tak apa benda mimpi, mimpi apa tengok wrestling pula tu tak payah.